tak dapat dekat saya direct. Saya dapat dekat apa tu, jawatan kuasa yang urus benda ni lah. Okay, so you don't have to be afraid ke apa ke, nak tulis je. Okay, no worries. Okay, so settle yang tu. Next, kita back to kita punya discussion hari ni. Okay, macam biasa, okay, so discussion saya dah marking kertas kamu. So saya nampak lah apa kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan. So itu yang kita akan discuss. Okay, saya tahu mungkin ada some of you yang waktu saya discuss ni mungkin dia tak pay attention sangat, tapi bagi saya ini penting sebab kamu belajar daripada kesalahan kamu. Some of you able to answer the question correctly tapi format penulisan salah. So kalau dalam exam rugilah benda tu dikira salah. Okay, so kita start dengan try this one. Okay, try this one tak ada masalah. Okay, most of you can answer this question very well except for dekat sini. Okay, so kamu punya reason tu, kamu just copy balik reason daripada atas. Okay, tak bolehlah copy exactly the same. Okay, because ini copper while this one is chromium. Okay, so copper and chromium kita tahulah dia adalah apa tu panggil anomalous case. So ini chapter 2 So bila dia anomalous case tu, kita punya electronic configuration should be yang macam atas ni. Okay, tapi it turns out tak, dia jadi yang bawah ni. So dia 3D5, 3D5 ni adalah half fill. Okay, so dia separuh. Okay, so separuh pun panggil separuh terisi lah. Okay, so beza dengan yang ini adalah fully fill. Siapa yang salin directly, dia akan tersalin half fill dekat sini. Tak boleh lah, dia kena fully fill juga dekat sini sebab ini fully fill, ini half fill, 3D5. Okay, and another thing, your answer must be specific lah. Okay, so ada yang tulis dekat saya fully fill 3D orbital and half fill 3D orbital more stable. Okay, saya tahu more stable, dua-dua ni more stable daripada partially fill, but the problem is soalan ni tengah bercakap mengenai copper. Okay, so bila dia cakap mengenai copper, fokus kepada copper je, iaitu just mention about the fully filled 3D orbital. You don't have to mention about the half fill. Okay, tak perlu. Fahamkah apa yang saya nak cakap tu? Faham, Miss. Okay, alright. Saya nak ubah sound sekejap Okay, sebab saya pakai. Okay. Alright, so settle dah that one. So next one adalah try this 2 ni saya dah discuss sebenarnya. Okay, so try this 2 saya dah discuss dalam minggu lepas punya Google Meet. So saya tak nak discuss dah lah. Okay, cuma saya nak remind dekat sini, bila kamu draw the shape, please make sure kamu label dekat bawah ni sebab saya tengok ada yang tak label. Okay, and ada yang masih PM saya tanya pasal ni. Saya dah discuss tapi ada yang masih PM tepi tanya. So saya pun pelik lah juga. Tapi saya fikir mungkin dia pergi toilet masa saya discuss tu, it's fine. Okay, so one set of quantum number is for one electron. Ingat satu set quantum number untuk satu elektron. Okay, so next kita pergi pada try this 3. Okay, so try this 3 saya tengok ada beberapa orang tersalah tulis electronic configuration. Okay, dia bukan tersalah dekat sini je, dekat soalan-soalan lain pun dia ada tersalah juga. Okay, so punca kesalahan tu adalah kadang-kadang terskip 3p6 ni tak ada. Terus 4s2 daripada 3s2. Benda-benda macam tu careless mistake lah. Okay, so janganlah buat careless mistake. So kalau saya cakap hari tu dalam video, ingat lagi. Kalau tak ingat electronic configuration ni macam mana nak buat? Yang SPDF tu kah? Ya, kalau tak ingat 1S dulu ke 2S ke, after 2S to 2P, tak ingat macam mana? Apa kita perlu buat? Buat tangga-tangga tu. Ya, tangga-tangga tu ataupun saya panggil rain diagram tu kan. Rain tu hujan lah. Okay, so thank you. Alright, so kiranya kamu buat macam ni. Kamu tulis dekat kamu punya kertas. Okay, even in exam pun tulis je. Tak ada masalah.
Okay. So tulis, dia macam tangga tu. Cuma 5 ni dia banyak sikit lah. 5P, 5D, 5F. Okay, and then turunlah. So 1S dulu and then 2S. After that 2P, 3S, 3P, 4S. Okay, so please make sure you follow the punya panel tu. Okay, jangan skip satu pun. Sebab kalau skip jadi salah lah. Okay, and then soalan B ni yang paling banyak tanya saya lah. Okay, so stable oxidation number. Okay, so kalau soalan tanya stable oxidation number, kalau soalan tanya ion yang terhasil, cara nak determine dia sama je. Okay, iaitu you have to look at the electronic configuration and then tengok apa valence electron for this electronic configuration. Apa valence electronic configuration dia? 2. Ya, dia ada 2 valence electron and the valence electronic configuration adalah yang mana? 1s2, 2s2, 2p6. 4s2. 4S2. Yes, thank you. Okay, 4s2. Okay, so yang saya hijaukan ini adalah valence electronic configuration. Okay, so dalam tu ada 2 elektron. Okay, cara nak determine valence electron. Valence electron ni adalah elektron yang berada di shell yang paling luar. Okay, shell yang paling luar tu kamu tengok nilai N tu lah. N yang paling besar tu adalah shell yang paling luar. So, itu valence electron. Okay, so macam mana kita nak tahu kita nak kena tambah elektron ke nak kena remove elektron? Macam mana kita nak tahu? Tengok mana lagi senang. Mana lagi dekat lah kan. Ya. Okay, so dia ada banyak, bukan banyak lah, depend lah. Kalau ada setengah orang dia tengok ini 4s2, ini elemen yang berada di S block. Okay, kalau S block maksudnya dia adalah group 2 lah dalam kes ni. Okay. Macam mana tahu group 2? Sebab dia ada 2 valence elektron. Okay, kalau elemen dalam group 2, kalau ada predictable, adakah predictable saya sini ya? Dalam ni kah? Oh ini, okay. So, kalau kamu tengok dalam predictable, elemen dalam group 2 ni, macam magnesium, kalsium yang kita selalu jumpa kan, charge dia adalah Mg 2+, Ca 2+. Okay, so dia dua charge dia 2+. So kalau sodium pula, dia group 1, so dia charge dia Na+, K+. Okay, so dia plus tu sebab dia remove satu valence elektron dia lah. Okay, so tips dia dekat sini, sometimes kamu boleh relate balik kepada periodic table ataupun kalau kamu tak cakap lagi, kamu tak pasti lagi, okay, so you can use another method yang saya nak tunjuk ni lah. Pernah dengar octet electronic configuration? Pernah. Yes, octet electronic configuration ataupun kadang-kadang kita nak spesifikkan lagi, kita boleh panggil dia sebagai noble gas electronic configuration. Okay, so noble gas dalam bahasa Melayu apa dia? Gas adi ke tak silap saya? Ya, Miss. Nadi. Okay. Nadi ke adi? Saya pun tak pasti. Okay, alright. So Adi, Miss. adi, okay. Alright, so gas adi ataupun noble gas ni adalah gas yang apa? Mesti kamu tahu kan? Gas yang sangat Stable. yes, sangat stable. Okay, so that's why kalau kita sebut noble gas electronic configuration tu maksudnya dia punya electronic configuration tu sangat-sangat stable lah. Okay, alright, kenapa saya tulis gas ini? Electronic configuration. So, dia macam ni, tips dia. Ion, macam mana nak tahu ion ni macam mana? Okay, so kamu tengok this electronic configuration. Usually, dia nak jadi noble gas electronic configuration. Ataupun in other word, dia nak jadi octet electronic configuration. Okay, so mesti kamu tertanya-tanya, noble gas electronic configuration tu macam mana? Okay, so kita tengok balik periodic table kita tadi. Okay, so this is where the noble gas reside lah. Okay, so ini noble gas. Okay, so noble gas dekat sini, dia berada di dalam P block lah.
Okay, kalau kamu tulis electronic configuration for neon, kamu akan stop dekat 2p6. Kalau untuk argon, kamu akan stop dekat 3p6. Kalau krypton 4p6. And ini 5p6. And semua p6 lah kiranya. Okay. Tapi macam mana saya tahu dia stop dekat situ? Sebab dia bergantung kepada period dia. Kalau period 2, that means dia akan stop dekat 2p6 lah. Kalau period 3, dia akan stop dekat 3p6. Okay. Right, so itu cara yang ni lah. Okay, kalau rasa confused lagi, kita pakai je number of electron. Contoh neon. Neon ada 10 proton, that means 10 electron jugalah kalau dia neutral. Okay, so kita pun tulislah electronic configuration for neon. Okay, kejap. Neon ada 10 tadi. So 1s2, 2s2, 2p6. Okay, lepas tu kalau argon tadi berapa dia punya ni? 18 dia punya proton, that's mean 18 elektron kalau neutral. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. So kalau boleh this electronic configuration dia nak jadi noble gas configuration. Okay. So noble gas electronic configuration. So nak jadi noble gas dah dekat lah nak jadi macam argon ni macam ada ciri-ciri sebab ini ada 3p6 kan. Ni 3p6. So kita akan buang 2 elektron lah. Okay, so that's why the oxidation number is +2. That means kita remove 2 elektron. Okay. So itulah jawapan dia. Okay, tapi maybe some of you kata kalau kita tambah jadi 4p6 dekat belakang ni, bolehkah? 4p6. Banyak mau tambah macam. Yes, betul. Okay, kalau kamu 4p6, kamu akan jadi electronic configuration kamu akan sama macam krypton. Okay, stable lah juga. Tapi macam kawan kamu cakap, terlalu banyak nak tambah. Kita kena tambah sampai 6 elektron. That means the charge will be T-6 macam tu. Tapi itu bukan concern utama dia lah. Concern utama dia adalah certain thing. Contoh kalau elemen ini, okay, T, kalau walaupun kita tak tahu what is T, but from this electronic configuration kita boleh tahu dia adalah S block and then dia berada di group 2, okay. So elemen dalam group 2 metal kan lah metal? Metal. Yes, thank you. Okay, so element in group 2 is a metal, okay. So metal dia prefer untuk terima elektron ataupun donate elektron? Donate. Ya, metal dia kena donate elektron. So that's why dekat sini memang kita kena remove 2 elektron tu. Okay, untuk capai stable electronic configuration iaitu noble gas electronic configuration. Okay. So dia punya oxidation number adalah +2. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tiba-tiba saya nak terbatuk pula. Miss, Ya? yang contohlah elemen lain yang dia tanya, contohlah elemen 16, lepas tu dia minta explanation untuk stable oxidation number tu. Sama ke explanation dia? Elemen 16, that means 16 proton number kah? Ya. Okay, thank you. Kita cuba. Okay, kalau 16, so maksudnya contohlah kita letak U lah. Okay, dia punya ni. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, berapa? 3p4 lah kan? Contoh 1, 2, 10, 16. Yes, betul. Okay, so kalau yang ini pun sama juga explanation dia. So ini 3p4. Nak dah jadi noble gas configuration kan saya cakap dia stop dekat p6 kan? So that means kita hanya perlu another 2 elektron untuk jadikan ini 6. Okay. So kita boleh letak U2 minus lah. And back to kamu punya soalan tadi, kamu kata reason dia sama ke? Sama. Reason dia adalah untuk achieve more stable noble gas electronic configuration. Sebab bila dia PC, dia punya electronic configuration sama macam argon. Okay, so sama. So stable. Okay, terbalik pula saya cakap. Okay kah? Diana? Suraya? Okay, Miss. Thank you. Alright. Okay. So macam tu lah. Cuma ada something yang mungkin kamu rasa pelik sikit, iaitu this one. Okay, ini soalan yang try this two ni.
Ini dia bukan berakhir di P6 kan? So this one dia bukan noble gas configuration lah. Dia adalah pseudo noble gas configuration. Okay. So pseudo noble gas configuration. Okay, so kalau soalan yang macam ni, contoh dia tambah kat sini, dia tanya what is the most stable ion X je. Kalau dia minta explain, so just cakap lah the most stable ion dia adalah X3 plus because dia nak achieve pseudo noble gas configuration. Okay, so bila nak tahu noble gas configuration bila noble? Okay, so noble gas configuration tadi kita mention dia akan stop dekat P6. It doesn't matter N dia depan ni berapa tak kisah. 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Okay, tapi kalau pseudo noble dia akan berhenti dekat D10. Okay, so macam ni dia stop dekat D10, so kita panggil dia akan achieve pseudo noble gas configuration. So ini pun stable juga. Sebab tu this X, elemen X ni prefer untuk releasekan 3 elektron dia so that dia jadi pseudo noble. Okay, sebab kalau nak jadi noble dia perlukan lagi 5 elektron. So macam terlalu banyak elektron yang diperlukan lah. Okay, so dia prefer untuk remove elektron lagi. Okay kah? Klik terus. Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Alright, so this one kamu catatlah extra tambahan sikit. Okay, kamu catat kalau yang tadi the reason sebab nak achieve noble gas configuration, but this one kalau ada jumpa D10 sebab nak achieve pseudo noble gas configuration. Itu je notes yang kamu perlu tambah. Okay, so settle yang itu. Okay, kalau kamu perasan cara jawab ni lain kan? Ini soalan minta stable oxidation number saya bagi plus 2. Saya tak bagi T2 plus. Okay, tapi untuk yang ini soalan minta ion, saya tak bagi 3 plus, saya bagi X3 plus. Okay, so ini teknik menjawab. Ini teknik menjawab. Kamu tahu jawapan, but sometimes teknik dia salah. Okay, so ini siapa yang saya marking saya dah tulis. Tapi siapa yang saya belum marking, saya tak tulis lah. So please take note dekat sini. Kalau soalan minta most stable ion of X, okay, kalau dia minta most stable ion tak kisahlah. Dia minta ion lah kiranya. Your answer can be written like this. Okay, that's mean kamu boleh tulis elemen dia and then terus letak apa charge ion tu. Okay, tapi kalau soalan tu ubah, dia kata most stable oxidation number. Tak kisahlah kalau soalan ni pun saya ubah tadi, saya tak cakap most stable ion, saya tukar most stable oxidation number for X. Okay, so kamu punya jawapan tak boleh X3 plus ni tak boleh. Kamu kena bagi 3 plus sahaja ataupun plus 3 lah. Pelik pula 3 plus. Plus 3. Okay. So cara jawab lah. Kalau soalan minta ion, bagi ion. Kalau soalan minta oxidation number, bagi oxidation number tu sahaja. Okay, clear? Clear, Miss. Clear, Miss. Yeah, Miss. Okay. Ya, Miss. Alright, so teknik jawab je lah. Yes? Miss, kalau proton number dia 6, macam mana mau cari dia punya ion? Proton number 6 maksudnya P6 lah. Proton number bukan. Oh, proton number dia 6. So 1s2, 2s2, 2p2. 2p2. Okay, so yang ini elemen ni group 14. So kita akan tambah elektron. So jadi contohlah 2p6 for elektron. So ini kalau saya letak X, so maksudnya jadi X for minus lah. Okay. Okay. Alright. Okay. So yang itu settle. Next, drawing. Okay, ini lagi satu. Soalan suruh draw the shape of orbital. Ramai boleh betul, tak ada masalah. Cuma ada yang tak label, so please make sure label. This one ni, give a set of quantum number for the valence electron. Okay, so valence electron in this case adalah 4s sahaja. Okay, so that means your value of n restricted to 4 lah. Okay, your n must equal to 4. And your value of L walaupun ada 0, 1, 2, 3 sebab n equal to 4 kan. Tapi in this case dia nak 4s sahaja. That means your L must be 0. 0. Yes, okay. So 4-0 wajib lah. Okay, so 4-0. And then bila L0, M kamu kena depend kepada L. So M kamu pun 0. So
spin quantum number, we know that we have only two choice. That means either plus half or minus half. Since the question only asks for a set, that means satu set saja. So you can give this one or another one yang ini. So mana-mana satulah your answer. Okay, kalau kamu nak bagi dua boleh, tapi kamu kena tulis or. Kalau kamu biar je nanti dia jadi and pula. Okay. So macam tak ikut arahan lah. Cuma saya tengok ada yang saya marking, saya tulis kat kamu wrong format. Okay, wrong format that means your answer is correct but cara penulisan kamu salah. Kan saya cakap bila tulis electronic set of quantum number, you have to make sure ada NLMS ni depan. Kalau tak ada, you just give this value ni, salah. Okay, saya tahu mungkin ramai yang dia tengok dekat soalan ni kot. Soalan ni bagi macam ni. Okay, so soalan tak apa. Tapi kita menjawab, dia ada teknik dia. Kalau kita tak ikut teknik tu, jawapan kita tidak diterima. Okay, alright, so please make sure ikut ni lah. Okay, and this one tak ada masalah juga. Cuma saya nak buat teguran dekat sini lah. Kan saya cakap untuk tulis electronic configuration of ion, always start with electronic configuration yang full. Okay, yang neutral dulu. Lepas tu baru remove ataupun add the electron lah kalau perlu. Macam case ni kena add electron, so 3p3 become 3p6. Okay, so untuk elakkan masalah, jadikan dia habit lah. Sebab ada certain soalan yang menyebabkan masalah. Hari tu minggu lepas saya dah tunjuk. And yang ini ramai yang salah dekat sini lah. Okay, state two differences between 2s and 3s orbital. Okay, so kalau kita compare 2s, 3s, so nilai L dia sama. L dia which is 0 lah. Sebab tu S dua-dua kan. So bila benda yang sama kita tak boleh compare lah. The only thing yang berbeza dekat sini adalah nilai Energy level. Yes. Okay, the principal quantum number dia, N dia. Okay. So the principal quantum number is different over here. Okay, so kalau principal quantum number ni berbeza, kamu kena tengok balik mana ini kah? Dalam nota saya awal-awal ni. Ni. Okay. So principal quantum number N, okay, as the value of N increase from 1 makin tinggi lah, dia punya energy pun akan meningkat. That's mean kalau kita ada 2s sama 3s, so energy of 3s is higher than 2s lah. Okay. And the size. Okay. So the value of N also tell us about the size. Okay. That means size of 3s is bigger than 2s lah. Sebab tu kalau kamu tengok balik drawing kita yang kita draw hari tu, tak ingat dah kita draw kat mana tah. Sini kah? Okay, so kalau tengok drawing kita, kan saya draw 1S, saya draw very small je. Ini tengah-tengah, ini lagi besar. Disebabkan apa saya draw macam tu? Sebab the value of N di sini makin meningkat. Okay, so your answer ada dua pilihan tu, iaitu 3S has a higher energy than 2S. 3S ada bigger size than 2S. Okay, so itu je dia punya jawapan. Okay, ada apa-apa soalan sebelum saya stop habis chapter tu? Tiada, Miss. Okay, alright. So ada 80 orang sekarang. Okay. Alright, next kita tengok ni pula. Periodic table. Okay, so kita masuk dah chapter ni. Okay, so periodic table, atas ni saya dah tolong jawab lah dalam video tu kan. Okay, so yang bawah ni yang saya nak kamu buat. Okay, so ramailah yang PM tepi. Okay je lah. Saya okay je kamu PM tepi. Especially bila kamu PM waktu kelas tu. Memang saya, handphone tu memang di tangan saya dan saya ready untuk jawab soalan. Okay. So kalau kamu terfikir apalah Miss buat waktu kelas. Saya menjawab soalan kawan-kawan kamu sebenarnya. Okay. Tapi memang itu kerja saya. Okay, sebab itu waktu kelas kamu. Alright. So, the proton number of D and E adalah 16 and 37 respectively. Okay, that's mean proton number for D is 16, E is 37 lah. Okay, and then dia kata determine block of each element in periodic table. Okay, so nak determine block, nak tak nak dalam exam realitinya ini tak adalah dalam exam kan. Sebab kamu boleh refer kepada periodic table. Tapi kalau saya tak jadikan benda tu habit lah. Okay. So cara dia adalah tulis electronic configuration balik. So 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p4. So ada 16 elektron. Make sure kira bagi cukup 16 dia.
Okay, and then block bergantung kepada orbital yang paling last kita tulis, which is 3p. That's mean D adalah di P block, while for E kita stop writing at S, so that's mean dia adalah dekat S block. Okay, so ini E ni ramai yang salah tulis electronic configuration. Refer balik kepada Rain diagram kita tu. Okay, alright, and then ini settle. Lepas tu D pula. Okay, kita dah ada electronic configuration tadi. Kita just refer je lah. Dia tanya period and group. Okay, so period the highest principal quantum number lah, which is N equal to 3. So period 3. And then group dia 16. Okay, so kenapa group 16? Saya nak panggil siapa? Bert ada, Bert. Hai. Bilang dah. Nama dia, nama penuh dia apa? Hai. Mana Bert Aiden ke nama? Keluar aku tadi. Okay, so next kita nak panggil siapa? Zahira ada? Zahira? Ya, Miss. Apa soalan Miss tadi? Soalan saya, macam mana kita tahu D ni adalah group 16? Oh, sebab Kita tengok apa? Kejap. Kita sebab dia dalam grup, dia dalam P tu 10. P kena tambah 10 lah. Tapi macam mana kita tak tahu kena tambah 10, kena tambah 6 tu? Macam mana tahu 6 tu? Macam mana tahu 6? Tak, macam mana tahu 16 ni? Sebab 10 tu betul. Lepas tu? Elektron dia 6. Elektron apa? Kamu tertinggal satu perkataan tu. Elektron? Popi 6 tu kan? D ni. Valence. Apa ini? Tertinggal satu perkataan ni. 6 tu, 6 elektron tu di mana? Sebab ini 16. 4p 6. 4p6 ini E. Sini. Ini D. Oh, salah tengok. 2p. 2p? Okay, tak. D kan Okay, ada. sekejap. Macam mana? D, kita nak 3p ke 2p? Macam mana ni? 2p lah. Sebab elektron dia 6. Kita tengok Kalau 3p tu valence elektron dia elektron. Cuba tengok valence elektron. Dekat mana valence elektron D? Balance. Valence elektron. Elektron di petala paling luar. 3p4. 3p4 sama? Sama dengan 3s. Oh itu Pak. Ya. 2 tambah 4. Itu. Itu baru betul. Okay. Alright. So faham dah Zahira? Faham Miss. Lupa. Okay. Jangan lupa. Okay. Alright. Thank you Zahira. Okay. So Sama-sama, betul lah. Miss. Dia punya valence elektron dia kena ambil shell yang paling besar, which is 3 lah dekat sini kan. Ada shell 1, shell 2, shell 3. Ambil shell 3. 3 tu jangan ambil 3p je. Kena ambil sekali 3s tu lah. So that's why 4 tambah 2 jadi 6 valence elektron untuk D. Tapi macam Zahira cakap tadi, ini p block kena tambah 10. So jadilah group 11. Okay. Alright. So next one E. E pula saya nak minta siapa? Faham atau faham? Terus menghilangkan semua diri. Mana ni? Faham ada? Faham?
Semua buat apa ni? Tidur kah? Okay, so tak dengar. Apa soalan Miss? Soalan saya, tak dengar ke tadi? Soalan saya, E tu, boleh explain kat saya kenapa dia period 5, kenapa dia group 1? Oh, Ya. dia period 5 sebab dia punya highest level energy is 5. And then dia group 1 sebab dia ada satu je elektron. Elektron apa? Tertinggal. Yes. Okay, thank you. Okay, so betul. Okay, so this one dia punya valence elektron dia adalah 5s1. Okay, so dalam ni ada 1 elektron, so group 1 lah. Period 5 sebab dia highest principal quantum number is 5 lah. So period 5. Okay, and lastly, ini yang paling banyak student tak faham soalan sebenarnya. Saya rasa kalau kamu faham soalan, kamu boleh jawab ni. Predict the formula of the compound formed by D and E. That's mean dia cakap kalau D dengan E ni reacted, apa compound yang akan terhasil? Itu soalan dia. Okay, so tapi saya tengok ramailah yang mencari apa benda D and E dalam predict table. Soalan tak perlu pun, dia tak minta pun kita translate balik apa D and E sebab tak ada pun predict table kat kita kan. Okay, so dekat sini dia macam konsep, kamu tahu kamu ada ion Na+ dengan Cl-, kamu tahu kalau dia react dia akan form NaCl. So itu yang dia nak sebenarnya. Dia nak ion untuk D dan E tu kalau reacted dapat compound apa. Okay, so maksudnya dekat sini you have to determine ion D and ion E dululah. Okay, so for ion D, over here this is the electronic configuration. Tadi kita dah belajar dah cara nak determine ion. So ion ni dia prefer untuk achieve stable electronic configuration iaitu noble gas configuration tadi which is P6. So P4 nak jadi P6 perlukan berapa elektron lagi? 2. Yes, 2 more electron. Okay, you need 2 more electron. So that's why the charge is D2-. Okay, that's mean we need another 2 electron to achieve noble gas configuration tu. Okay, and then for E pula, okay, E dia dah ni cantik dah sampai 4P6 tapi dia ada extra 5S1. Okay, 5S1 kalau kita nak capai juga 5P6 tu kita kena 5S2, 5P6 kita kena tambah 7 elektron. Memang gila lah nak tambah 7 elektron kan. So kita tak prefer that way. Lagipun dia berada di group 1. Tadi kita dah cakap kalau group 1 dia metal prefer untuk donate elektron. Okay, so bila dia prefer donate electron, that mean we are going to donate this 1 electron, 1 valence electron ni, so that dia jadi 4P6 sahaja dekat ujung dia. Okay, so itu maksudnya dia dah achieve noble gas configuration lah, stable lah. So that's why the ion of E is E+. Okay, so when E+ and D2- combine, okay, kita selalu letak plus dekat depan kan, ni kat belakang, so jadilah E2 D, macam darat silang tu. Okay, boleh fahamkah yang ni? Ada apa-apa soalan? Faham. Okay, alright. Thank you. Okay, so settle. Next, kita tengok 3.2 sepula saya rasa. Okay, 3.2 yang inilah soalan yang saya tertinggal data tu. Okay, so selamatlah ada yang tanya. Kalau tidak, tak tahulah. Okay, so based on the isotope notation for the following element, determine the group and period for element Q. Okay, so that's why you need this data lah. Ini adalah isotopic notation yang kita dah belajar dalam chapter 1. So kalau kita fikir balik, ada lagi dia relate. The knowledge dia akan always try to relate. Okay, that's why tak boleh pilih topik ni je saya nak study, the rest saya tak nak study, tak boleh lah. Okay, so Q dekat sini, so kamu kena tahulah which of the following ni, number ni yang mana yang proton number. So proton number yang mana? Yang atas kan bawah? 15. Bawah. Yes, yang bawah. Okay, so the proton number is 15. Okay, so siapa yang pakai electronic configuration guna 31, that means salah lah. Okay, so Q15, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So cukup ngam 15. So sebab apa saya tulis ini? Sebab dia cakap suruh determine group and period for element Q. So kita tak hafal periodic table, so kita tulis dan kita guna knowledge untuk determine. So valence electronic configuration is 3s2, 3p3. Daripada sini kita boleh kira lah 3 plus 2 is 5. So ada total 5 valence electron. Since 5 valence electron and dia punya block adalah p block,
that's mean dia adalah group 15 lah. Okay, sebab 5 ni kita kena tambah 10 lagi jadi 15. Okay, and then period 3 because the highest principal quantum number dia adalah 3. Okay, so simple je. And then determine the element with the smallest atomic radius. Ini mix jawapan lah saya dapat. Ada yang kata P, ada yang kata R. So the answer is R lah in this case. Kenapa R? Because the proton number is the highest. Yes, proton number of R is the highest lah. Yes, that's right. Okay, kalau kita tengok dekat sini 13, 15, 17. Okay, proton number dia the highest. And okay, kenapa kita nak mention about proton number? Sebab when we analyze PQR, it turns out all the elements come from period 3. That means PQR are in the same period. Okay, dia period yang sama. That means dalam predictable tu dia sebaris je. So bila dia sebaris macam tu, di situlah pentingnya untuk kita tahu dia punya proton number. So kamu dapat susunan dia sebenarnya kalau ikut ni, susunan dia betul lah P, lepas tu Q, lepas tu R. So kiranya this order proton number dia increase. Okay, so kalau proton number increase, apa yang akan increase? Next one. Radius. If nucleus Shielding effect tu. ZEF dulu okay. ZEF. Effective nuclear charge. Okay. Jangan sebut shielding. Shielding tu across a period, kamu rasa shielding effect meningkat ke tak? Tak. Okay. So shielding effect ni apa? What is shielding effect? Siapa boleh beritahu? Perbuatan Building effect tu elektron menolak antara satu sama lain. Ya, shielding effect tu adalah bila elektron tu macam repel, ada kan mutual repulsion between electron. Okay. Mutual repulsion between electron. Electron tu can be from the same shell or it can be from different shell lah kan. Okay. So contohlah kalau kita ada ini nukleus, lepas tu kita ada dua shell. So elektron tu kalau dia di shell yang berbeza macam ni, dia akan push lah tolak satu sama lain. Lebih kuat berbanding dengan kejap kalau kita ada nukleus and then kita ada elektron yang dekat same shell, okay, dia punya repulsion kuat sangat. Okay, so dia lebih kuat repulsion between shell berbanding repulsion elektron dalam shell yang sama. So that's why kita tak discuss kalau across a period, dia kan shell dia sama, which is kalau period 4, that means dia ada 4 shell lah. Okay, kalau period 3 maksudnya dia ada 3 shell. So kalau yang macam elemen tadi mana lah. Ini PQR, since dia punya electronic configuration semua stop dekat 3, so maksudnya dia orang semua ada 3 shell je. P ada 3 shell, Q ada 3 shell, R ada 3 shell. So shell dia sama, so kita tak boleh compare dia punya shielding effect lah. Sebab dia tak membawa kesan yang besar. Okay, yang membawa kesan yang lebih besar dekat sini adalah effective nuclear charge. That's why across a period kita tak guna shielding effect. Tapi down the group baru kita guna shielding effect. Sebab down the group, apa yang bertambah? Shell. Yes, going down the group shell bertambah. Contoh kita tengok sodium dengan rubidium ni jadilah. Okay, sodium dia berada di dalam period 3. That means dia ada 3 shell. Rubidium berada dekat period 5. So that means dia ada 5 shell. So 3 shell, 5 shell, obviously 5 shell tu dia punya shielding effect lagi tinggi sebab dia banyak elektron lagi yang asyik tolak menolak. Alright, so settle yang itulah. So that's why kita akan guna effective nuclear charge untuk compare the size PQR over here lah. Okay, so saya cakap element R has the smallest atomic radius. Okay, first you have to state lah yang mana the smallest sebab that is the question. And then you have to explain. Okay, your explanation jangan terlalu general lah. Maksudnya jangan salin daripada nota tu sejibit tak boleh. You have to modify sesuaikan dengan soalan kamu. Okay, for example, kat sini saya cakap this is because element PQR are from the same period. Ini saya dapat tahu setelah saya tulis electronic configuration.
Okay, so saya tulislah sebab ini adalah satu benda yang membantu kita untuk jawab soalan lah. Sebab bila kita tahu dia dalam period yang sama, that means kita akan guna effective nuclear charge. Okay, so saya cakap lah effective nuclear charge for R is the strongest as it has the highest proton number. Sebab bila proton number tinggi, ZeV akan tinggi. Okay, kenapa? Kenapa ZeV tinggi kalau proton number tinggi? Ingat lagi formula dia? Effective nuclear charge equal to Z minus S. S. Okay. So Z here adalah proton number. Okay. So kalau proton kamu tinggi, effective nuclear charge kamu akan tinggi. Okay. So sebabkan itu bila effective nuclear charge tinggi, kita faham effective nuclear charge ni adalah tarikan yang dirasai oleh elektron yang paling luar. Lagi tinggi tarikan yang dia dapat rasa, lagi kuatlah attraction tu kan. Okay, so attraction between nucleus and valence electron, make sure ada the word valence of R is the strongest. Okay, so dekat sini saya guna apa kita panggil lah kalau strongest ni. Tak ingat lah. Pembandingan yang paling tinggi lah. So that's why saya tak buat. Kalau saya sebut stronger than tu saya kena explain. Tapi saya cakap strongest. That mean antara tiga tu yang paling kuat lah. So the element R has the smallest atomic radius. Okay. So jangan general, at least please include R in your explanation. Okay. So jangan cakap proton number increase. Increase dari mana ke mana? Okay, so saya tak tahu. So kamu kena cakap lah proton number increase from P to Q to R. Saya faham lah. Okay, so kena tambah perkataan tu sikit. Kalau macam ini saya dah cakap dah dia ada highest proton number, so saya dah memang spesifikkan kepada R. Itu pun okey juga, boleh juga. Okey, ada soalan sini. Ada Miss. Tak ada Miss. Okay, tak ada. Alright, so kisahnya saya rasa macam dah settle apa yang saya nak discuss hari ni. Cumanya topik predictable ni kamu betul lah tak masuk exam kan. Dulu masa zaman saya masuk exam, tapi saya tak rasa topik ni susah sangat sebab macam saya cakap dalam video, dia punya keyword dia adalah shielding effect dengan effective nuclear charge. If you really understand dua term tu, okay, then you can do any question lah. Sebab soalan mana pun tulis electronic configuration, fikir apa persamaan, apa perbezaan dia, then kamu sepatutnya boleh dapat detect lah. Macam case ni persamaan dia period yang sama. So same period. So same period kita kena guna ZeV. So bila dah faham ZeV, bolehlah karang ayat tu. Itu je. Tapi masuk assignment kamu dan UPS dia masuk lah. Okay, but not this UPS. UPS kedua nanti. Okay, UPS 1, chapter 1 and chapter 2 sahaja. Okay, so untuk hari ni saya dah letak video kan untuk kamu tengok. So kamu tengok je video tu. Saya tak ada quizzes dah untuk kamu. So tengok je video tu. And then lastly, over here ada satu soalan kan untuk kamu cuba. Satu soalan lah, ada A, B, C. So saya nak kamu cuba jawab ni. Nanti saya terlupa nak letak link. Sekejap ni saya letak link untuk kamu hantar this answer. Okay? Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Boleh, Miss. Ada apa-apa soalan sebelum saya stop? Tak kisahlah. Related Miss, chemistry ke? UPS 2 nanti tu selepas cuti ke sebelum? Oh, kejap UPS kalau ikut jadual sepatutnya bila? Tapi mesti ada perubahan juga kan? Kejap kita tengok dalam classroom kejap. Internet saya. Classwork. UPS kamu yang lain pakai Google Form juga kan? Ya, Ya, Miss. Ya, Miss. Okay, so dah pandai lah kan guna Google Form. Okay. Ada yang pakai, lecturer kamu yang pakai timer tak? Dia bagi due date, Miss. Jam 4 gitu. Oh, okay. Nanti kalau saya letak timer tau. So kalau saya letak timer tu, kamu janganlah terkejut dengan timer tu.
Tapi saya akan letak timer lah supaya kamu tahu masa kamu tu nak berakhir dah bila. Okay. So kalau ada masalah internet ke apa, bagi tahu awal lah. Sekejap apa yang saya nak cari tadi. Kalender akademik. Saya tak susun lagi benda ni. Ni dia. Okay, so chemistry unit, calendar academic. Okay, nice. So kalau ikut UPS 2 sepatutnya minggu 12. So lepas cuti lah. Sebab kita cuti ni yang tarikh minggu 11 tu. Dia tukar tarikh tu. So mid semester break kita jadi minggu 11. So minggu 11 tu naik atas. So maksudnya UPS 2 tetap selepas cuti. Cuma after UPS 1 kalau kamu perasan ada apa tu? Yang biru tu. Lab test. Yes, lab test for 2 weeks lah. Okay, so sebab tu saya bising-bising untuk cuba suruh kamu buat settlekan benda-benda yang kamu perlu settle. Lab report ada yang tak hantar, ada yang hari tu simulation tak buat. So saya suruh tu bukan saya suruh saja sebab kamu ada lab test tu. Lab test kamu tu berdasarkan your eksperimen lah. So far kamu dah buat berapa eksperimen? Tak adalah buat, tapi kita literally lah. So, berapa eksperimen dah? 2 ke? 3 ke? 3. Okay, satu kita buat yang apa tu, video demonstration tu, eksperimen 1. Eksperimen tu saya tak minta kamu tulis lab report, tapi saya suruh kamu buat simulation tu. Saya suruh kamu buat level 1, tapi ada yang buat sampai level 4, tak apa, you tak rugi apa-apa pun. Okay, you belajar lagi banyak benda. Okay, and experiment 2 and experiment 3 dia punya basic dia sama, iaitu dua-dua adalah titration. Okay, so experiment 3 saya bagi tengok video hari tu. Lepas tu saya sediakan soalan dalam app puzzle semua, saya suruh kamu jawab kan. So itu kiranya benda-benda yang kamu perlu ambil perhatian lah. Okay, eksperimen 1, 2, 3 tengok balik apa yang kita dah belajar. Itulah yang akan ditanya dekat lab test kamu nanti. Okay, so siapa yang hari tu dia buat sebelah mata dia quizy semua tu, so tolonglah insaf. Alright, so itu sahajalah untuk hari ini. Ada apa-apa lagi sebelum stop? So far tiada soalan, Miss. Tiada, Miss. Sida. Okay. Alright, Sida. Alright, okay. So kalau dah tak ada, kita stop sini lah. Okay, so sekarang pukul 3. Okay, so thank you semua. Boleh sambung buat app puzzle and latihan tadi. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Have a nice day, Miss. Yes, you too.